Keamanan, keharmonian dan kebebasan yang dikecapi ketika ini bukanlah sesuatu yang boleh dicapai dengan mudah dalam masa yang singkat. Ia merupakan hasil titik peluh dan kerja keras para pemimpin terdahulu yang sanggup bersusah payah melawan penjajah yang datang silih berganti. Pengalaman ditakluk dan dijajah oleh penjarah luar bukanlah sesuatu yang manis untuk dikenang. Namun keperitan itu telah banyak mengajar kita erti perjuangan dan pengorbanan, erti maruah dan kedaulatan. Perjanjian menyerah kalah yang ditandatangani di antara pihak Jepun dan British pada 2 September 1945 merupakan detik awal kebangkitan masyarakat Melayu. British kemudiannya kembali menjajah, menyebabkan orang Melayu terpaksa menerimanya dengan hati yang berbelah bagi. Sebelum kuasa British kembali ke tanah Melayu, pasukan Bintang 3 iaitu kumpulan gerila Malayan People Anti-Japanese Army MPAJA telah cuba menguasai tanah Melayu. Bintang 3 cuba mengambil kesempatan merampas kuasa semasa kekosongan kuasa mentadbir yang ditinggalkan oleh Jepun. Mereka bertindak ingin menjadi pemerintah dari 17 hingga 31 Ogos 1945. Ramai yang menjadi korban keganasan Bintang 3. Mereka melakukan keganasan dengan membunuh beberapa pegawai daerah, pegawai-pegawai polis, penghulu-penghulu, ketua-ketua kampung, imam-imam dan rakyat Melayu biasa yang dianggap telah bekerjasama dan bersubahat dengan pemerintahan Jepun. Pertama, Dato' On telah merasai kekejaman pengganas komunis Bintang 3 yang keluar daripada hutan pada tahun 45 itu, membunuh, menyeksa orang kampung Melayu kerana mereka hendak memaksa orang-orang Melayu supaya menyokong mereka. Kalau tidak, mereka tidak boleh ambil kuasa di tanah Melayu ini. Jadi orang Melayu tak nak, penghulu-penghulu Melayu tak nak bekerjasama dengan mereka, tak nak menyokong mereka. Sebab itu mereka dibunuh dengan alasan orang Melayu yang dibunuh mereka itu adalah penyokong Jepun. Namun Dato' On berjaya menghentikan pertumpahan darah daripada berterusan. Beliau menahan kemarahan tentera Selendang Merah yang diketuai oleh Kia Saleh, di samping memberi amaran bahawa beliau tidak akan menyekat orang-orang Melayu dari terus mengamuk sekiranya pihak komunis Bintang 3 enggan menamatkan kekacauan tersebut. Semangat perjuangan beliau tidak terhenti di situ. Ketokohan Dato' On semakin terserlah seiring dengan kebangkitan nasionalisme orang Melayu. British mahu menakluk tanah Melayu dengan menubuhkan Malayan Union untuk mengembalikan maruahnya yang telah diragut ketika kalah dalam peperangan dengan Jepun. Tindakan pihak British ini telah mengundang kemarahan orang-orang Melayu apabila kertas putih Malayan Union diluluskan oleh Parlimen British. Dilahirkan pada 12 Februari 1895 di Seri Gambir, Jalan Gertak Merah, Johor Bahru. Beliau merupakan anak kepada Datuk Jaafar Haji Muhammad, Menteri Besar Johor yang pertama. Ibu Dato' On, Rugayah Hanim, seorang wanita berketurunan Turki. Namun Rugayah Hanim meninggal dunia ketika Dato' On berumur 9 tahun semasa belajar di England. Sejak kecil, keteguhan beliau jelas terserlah. Ketika belajar di Alderburgh Lodge School, Suffolk, England, Dato' On sering menang dalam pertandingan debat. Beliau sangat petah dan bijak mematahkan hujah pihak lawan, sehingga ramai yang menyangka beliau pelajar berbangsa Inggeris. Dato' On kemudiannya meneruskan pelajarannya di Maktab Melayu Kuala Kansar MCKK sebaik pulang ke tanah air untuk mempelajari tulisan Jawi, sejarah dan berkenalan dengan anak-anak bangsawan Melayu dari negeri-negeri lain.
Dato' On mendirikan rumah tangga dengan Datin Halimah Husin pada 3 Mei 1921. Beliau seorang suami dan ayah yang penyayang. Beliau sentiasa bersikap lemah lembut terhadap isteri dan anak-anaknya. Beliau juga seorang yang sangat merendah diri, tidak mengharapkan habuan dan pujian atas setiap tugas yang dilaksanakannya. Namun begitu sebagai seorang nasionalis, Dato' On seorang yang sangat tegas dan berdisiplin. Beliau terkenal dengan kedegilannya dan tidak akan berpatah balik atas sesuatu keputusan yang telah dibuat. Dia orang yang degil, sangat degil. Dia anggapkan pandangan dia itu mestilah betul. Dia nasihat pun boleh, tapi dia akan beri balasan. Beri sebab-sebab kenapa dia melakukan ini dan ini. Pendiriannya yang tegas inilah mendorong Dato' On untuk terus berjuang menentang penubuhan Malayan Union, sekaligus mendesak British membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Gagasan Malayan Union British 1946 jelas telah meletakkan Tanah Melayu sebagai jajahan takluk British, walaupun hanya untuk seketika sahaja, iaitu dari awal bulan April 1946 hingga Februari 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan. Segala kuasa politik dan pentadbiran adalah di bawah bidang kuasa British, sementara Raja-Raja Melayu hanya bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Raja-Raja Melayu terpaksa bersetuju dengan penubuhan Malayan Union kerana telah diugut oleh Sir Harold MacMichael. MacMichael menggunakan bermacam-macam cara dan tipu muslihat untuk mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Dato' On Jaafar pada ketika itu masih lagi menyandang jawatan sebagai Pegawai Daerah Batu Pahat menubuhkan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor PMSJ pada 3 Januari 1946. Ia bertujuan menyatupadukan orang Melayu agar tekad menentang dan menghapuskan rancangan Inggeris untuk menjadikan Tanah Melayu jajahan takluknya. Di bawah pimpinan Dato' On, pertubuhan ini telah menjadi penganjur kepada Perhimpunan Kongres Melayu Semalaya yang pertama diadakan dari 1 hingga 3 Mac 1946 di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ia dihadiri oleh kira-kira 300 perwakilan yang mewakili 41 buah pertubuhan Melayu dari seluruh tanah Melayu termasuk Singapura. Kongres ini telah memutuskan untuk menubuhkan sebuah badan yang mewakili seluruh orang-orang Melayu dalam gerakan menentang Malayan Union, iaitu UMNO. British tegar meneruskan gagasan Malayan Union dengan melantik Sir Edward James sebagai Gubernur dengan mengisytiharkan Malayan Union pada 1 April 1946. Pagi-pagi subuh lagi mereka dah datang ke hotel. Alang terpanjatnya mereka melihat raja-raja telah siap sedia nak berangkat dengan segala bintang-bintang kebesaran mereka itu. Inilah ketika pemimpin Melayu untuk pertama kali dalam sejarah orang Melayu beritahu pada raja-raja Melayu, kalau tuanku sekalian berangkat menyaksikan pertabalan Gamna Melayu ini, rakyat Melayu tidak akan mengiktirafkan tuanku sekalian sebagai raja kami. Dato' On silakan raja-raja, tuanku sila ke tingkap ni. Dia buka tingkap, beribu orang Melayu di bawah. Bila nampak je wajah raja-raja, mereka menyaut, daulat tuanku, daulat tuanku. Raja menangis. Rakyat Melayu berkabung, pakai songkok dengan kabung. 19 Mei 1946, dalam Kongres Melayu ketiga di Johor Bahru,
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Pekembar atau United Malay National Organisation UMNO telah ditubuhkan sebagai wadah politik orang Melayu menentang Malayan Union. Datuk On Jaafar telah diberi penghormatan sebagai Presiden UMNO yang pertama. Perjuangan demi perjuangan, British akhirnya terpaksa mengalah kerana Malayan Union tidak mendapat sokongan orang-orang Melayu. Governor Malayan Union Sir Edward Jen akhirnya membuat satu rundingan khas dengan Raja-Raja Melayu dan para pemimpin UMNO yang diketuai oleh Datuk On Jaafar. Di bawah bendera sakti UMNO, orang-orang Melayu berjaya memaksa pihak penjajah membatalkan cadangan menubuhkan Malayan Union. Sebagai gantinya, satu rancangan diatur dan lahirlah pula Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Menurut perjanjian itu, negeri-negeri Melayu dan Selat meneruskan kesendiriannya tetapi disatukan di bawah pemerintahan pusat yang kokoh. Ketokohan Datuk On juga semakin terserlah apabila menjadi wakil orang Melayu yang pertama ke persidangan ekonomi Menteri-Menteri Kewangan Commonwealth British di London. Mr. MacDonald, this is the first time that the Federation of Malaya has been represented in an international conference at this level by other than a British official. This is a very desirable step in the participation of the Federation as a member of the Commonwealth and has been made possible by the sympathetic attitude and understanding of the other Commonwealth countries, because Malaya in itself is not as yet a self-governing unit. Perjuangan Datuk On tidak terhenti di situ. Beliau kemudiannya mencadangkan agar keahlian UMNO dibuka kepada kaum-kaum lain bagi menyelesaikan isu perkauman dalam politik. Namun cadangan itu menimbulkan kemarahan dan ditentang oleh ahli UMNO. Datuk On kemudiannya meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO ketika persidangan Majlis Mesyuarat Agung ke-6 diadakan pada bulan Ogos 1951. Selepas keluar dari UMNO, Datuk On menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya IMP pada September 1951 sebagai wadah perjuangan politik tanpa kaum dan keturunan. Parti ini gagal mendapat sokongan orang Melayu. Datuk On kemudiannya menubuhkan Parti Negara pada Februari 1954. Akhirnya, beliau berjaya mendapat satu kerusi di kawasan Parlimen Kuala Terengganu Selatan dalam pilihan raya Persekutuan 1959. Datuk On terus menabur bakti dengan menubuhkan Lembaga Kemajuan Industri Desa RIDA atau Majlis Amanah Rakyat MARA khusus bagi membangunkan ekonomi, pelajaran dan kebajikan orang Melayu. Sumbangan Datuk On terhadap negara terutamanya revolusi kemerdekaan tidak harus dipandang ringan. Usaha menghapuskan Malayan Union penuh dengan rintangan dan cabaran sehingga tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948. Datuk On Jaafar akan tetap dikenang sebagai ikon perintis jalan pejuang yang mendaulatkan martabat bangsa dan tanah air.